ya, collective teacher advocacy. Jangan rasa susah. Benda yang susah bila kita buat sama-sama dia akan jadi mudah. Berkolaborasi. Betul ni ya. Jadi gunakan apa tadi? Dia tengok dia ada 300 nombor. Dia terlebih lah ya. 322 inisiatif atau influence. Database ni updated Ogos 2021. Okay, saya sengaja sharekan. Ini tuan-tuan boleh jadikan sebagai nak secara apa tak, bukan secara membabi buta kita ikut tak. Kita pertimbangkan. Ini dah dibuat oleh orang lain. Okay, mungkin persekitarannya berbeza sebagainya, tetapi ada evidence yang kuat berdasarkan kajian, evidence base yang boleh kita pertimbangkan. Okay, kita SMA sudah bagi dia punya website tadi tu, berbincang dalam kelompok masing-masing. Cubalah tengok. Kau sibuk kereta? Sip. Kau tidur tak? Balik rumah balik kereta sikit. Cubalah tengok mana-mana influence yang berkait dengan core yang saya sebutkan tadi itu. InsyaAllah semuanya menunjukkan efek sah yang more than 0.4. More than 0.4. Teacher clarity, dia ada kejelasan apa dia nak buat. Dia tahu apa yang nak diperlukan oleh murid. Dia tahu apakah pengetahuan yang perlu oleh murid. Dia tahu. Tinggi. Success criteria tinggi. Learning attention tinggi. Kalau dia sharekan pula success criteria itu dengan murid, lagi tinggi. Macam saya sharekan dengan tuan-tuan perempuan apa sahaja success criteria yang saya nak tuan-tuan capai. Tuan-tuan dah ada dalam kepala. Alert, tulus. InsyaAllah. Okay. Maka ini asalnya daripada instructional core, tapi telah diolah semula oleh pasukan Double Fisher dan Zifre. Cogliani dia pakar dalam student voice, teacher's voice, parent voice. Dia buku dia semua tentang voice dia semua. Cogliani. Saya ada koleksi lah buku tu, buah-buah ni. Okey. Yang satu lagi ialah Smith. Smith ni saya ada sebut sikit dalam saya sebut sikit dalam clarity. Cuba tengok hubungan guru dengan murid ini dipanggil perhubungan, relationship. Hubungan guru dengan kurikulum ini kita panggil kejelasan ataupun clarity. Hubungan murid dengan kurikulum ataupun kandungan itu kita panggil cabaran. Semua istilah-istilah yang saya sebutkan tadi itu ada dalam instructional form. Ingat tak, dia suruh kita tingkatkan cabaran, complexity of the content. Cabaran sebenarnya bawa anak-anak tu daripada acquire pergi kepada mimicking, pergi kepada transform.
itu cabaran. Ikut kemampuan masing-masing nanti. Ini satu model. Dia panggil engagement, pelibatan. Model pelibatan atau engagement. Kenapa model ini powerful? Sebab dia based on the instructional form. Kelas instructional yang saya share tadi. Baik, cuba kita tengok sikit. Cabaran tu saya akan tunjukkan model. Tunjukkan model. Saya nak share sikit je lah. Baik, kita tengok kejelasan. Apa maksud hubungan guru dengan kurikulum? Kenapa hubungan guru dengan kurikulum ini penting? Hubungan guru dengan kurikulum tu, kalau cikgu tu menguasai kurikulum, dia boleh keluarkan 2 perkara, 3 perkara, paling kurang 3 perkara atau 4 perkara. Pertama, dia boleh keluarkan hasil pembelajaran. Cikgu yang tak menguasai kurikulum, dia tak akan dapat keluarkan hasil pembelajaran. Dia nak keluar dari mana? Kalau dia tak semak dia SKP tu, buku teks tak ada tulis. Buku teks tu topik dia terang lah, cerita lah pandangan tu. Yang ada standard. Dalam standard ada 2 je. Pertama ada pengetahuan, yang kedua ada kemahiran. Ada 2 je dalam standard tu. Kata nama dan kata kerja. Kata nama tu pengetahuan, kata kerja tu kemahiran. Sama juga dalam DSKP. Dalam kita punya RMK, bila dia nak develop dekat kita punya outcome base. OBE kita punya curriculum ni adalah OBE, outcome based education. Jadi kita gunakan model standard. Dalam standard ada kemahiran, ada pengetahuan. Pengetahuan dalam kata nama, kemahiran dalam kata kerja. Okey. Dia akan dapat keluarkan kriteria kejayaan. Dalam masa yang sama dia pun nampak perkembangan pembelajaran anak-anak itu nanti. Progression, perkembangan. 2, 3 dia sebut oleh Tuan Hati. Pertama, learning intention. Kedua, success criteria. Yang ketiga, learning progression. Lepas tu bila kita laksanakan taksiran, sebenarnya kita sedang melihat dia punya perkembangan. Dari mana pergi ke mana. Kita mesti bermula daripada di mana murid itu tahu. Bukan daripada mula daripada apa yang dia tak tahu. Mula daripada apa yang dia tahu, supaya dia dapat buat connection nanti. Barulah pembelajaran itu berlaku. Kalau kita mula dengan satu yang dia tak tahu, susah. Struggle ni. Dia tak payah kawan dia semua dia lama masa. Tapi kalau kita mula dengan sesuatu yang dia tahu, dia kata pengetahuan sedia ada, ingat tak? Semua kita tahu benda itu. Kalau nak mengajar, mulakan dengan pengetahuan sedia ada murid. Semua tahu benda itu disebut. Tapi macam mana nak kaitkan dengan intention dengan success criteria itu tadi? Maksudnya setiap anak mempunyai entry point yang berbeza. Sebab pengetahuan sedia ada dia tak sama. Memang tu hanya dekat manusia untuk begitu. Tak sama. Entry point A lain, entry point B lain. Kalau kita dalam perjalanan, dia mula daripada tempat yang tak sama, tapi dia pergi tempat yang ke arah yang sama. Kita nak pergi ke Kuching, daripada Semarahan, ada daripada, saya tak tahu lah kampung kat sini kan. Jadi entry point tu bermula tu tak sama, tapi dia orang pergi ke situ je lah. Memang begitu. Ada yang sampai awal, ada yang sampai kemudian, ada tu sampai sama-sama. Kalau dia saling bantu-membantu lah kan. Dia pegang tangan kawan dia bantu kawan dia. Dia panggil peer learning. Belajar sama-sama. Belajar secara berganti, dia bawa kawan dia. Dia sampai sama-sama. Memang ada kaedahnya begitu. Peer learning ada peer assessment. So, ini apa kesannya? Ini akan
berikan anak-anak clarity. Dia nampak ke mana dia nak pergi. Pelajaran adalah satu perjalanan. Selalu ingat dalam pikiran kita. Learning is a journey. It's not destination. Learning is a journey. So kalau journey kita bisa tahu ke mana kita nak pergi. Walaupun kita ikut jalan yang berbeza-beza mungkin. Nak pergi Kuching mungkin jalan ni tadi driver kata ni jalan pintas. Saya tak tahu jalan pintas maksudnya banyak jalan lah. Seperti KK dan Samaran ada beberapa jalan. Ada orang ikut jalan A, ada orang ikut jalan B. Ikutlah tak pun. Yang penting akhirnya sampai. But the idea, how important is the clarity? You must support the student. Walaupun dia mempunyai kebolehan yang berbeza, entry point yang berbeza. Tapi kita nampak ke mana kita nak bawa dia. Dan dia nampak. Satu the basic question yang kita tanya, ke mana nak pergi dulu. Soalan yang kedua kita tanya, di mana anak-anak kita berada. Soalan yang ketiga, macam mana nak pergi. Basic. Ini hanya boleh dijawab kalau kita ada clarity. Kalau tak ada, kena pasang wish. Wish beritahu masuk kiri, masuk kanan, belok kiri. When you sampai the roundabout, take the first exit, second exit. Kita pun ikut. Sebab kita tak ada clarity. Rasa bergantung kepada wish. Tapi kalau kita ada clarity, kita tahu mana kita nak pergi. Jalan tikus ke, jalan kucing ke, kita nampak. Ini masuk ke mana. Boleh nampak apa maksudnya clarity? Ini mengikut John Hattie. Saya petik pada buku dia. I think this is from the Visible Learning punya buku. Ditambah oleh space. Jadi saya sebut space. Sharing learning attention. Dia kata writing learning attention. Tuan-tuan nanti bila buat unpack, kena sabar. Sebab because it forces us to really think. Kita kena banyak berfikir. Sebab nak cari konsep lah, apa benda ni lah, essential question lah, betul datang lah, big idea lah. Ini susah. Ini diakui oleh sarjana. Ada literature. Ya, dia kata really think. Not easy. Susah tu not easy lah. So about what we want people to learn, rather than simply accepting statement handed on by others. Ini dia ambil daripada orang punya lesson plan, dia buat, laksanakan. It won't works. Sebab clarity tak sama. Orang itu punya pemikiran lain, student dia lain. Ini tak ini kita ada ownership. Kita unpack benda tu based on our understanding. By understanding, kalau kita understand, kita senang nak share understanding kita dengan pelajar kita. Kalau kita tak ada understanding, kita nak share. Orang yang tak ada sesuatu, dia tak boleh beri sesuatu pada orang lain. Simple saja prinsip. Kita hanya boleh bagi sesuatu pada orang kita kalau kita ada sesuatu. Itu saja. Sabar Tangan kena sabar. Dia unpack tu memang orang banyak. Saya dulu cikgu baling saya dengan buku tu. Saya pergi buat projek kembar tu, dia baling saya dengan buku itu. Boleh cik, saya pening kepala saya. Dah 3 hari tak jumpa big idea. Sebab ni lah, macam mana kan, nangis-nangis mana. Okay. Jadi tuan-tuan janganlah balik buku pula. Okay. Jadi yang saya kata tadi, kalau kita ada kejelasan, kita dapat keluarkan apakah pengetahuan, apakah pemahiran,
Nanti kita nampak ada urutan. Urutan tu kaitkan dengan acquire, minimiki dan juga transfer. Tak mana kita nak acquire, macam mana kita nak minimiki, macam mana kita nak transfer kan. Sebab dia akan ada urutan. Macam TP1, kalau ada SKP TP1 sampai TP6, ada dia punya urutan dia, progression, learning progression. Ada anak-anak dia start bukan pada TP1, dia start daripada TP3. Satu dua tu dia tak ada masalah. Memang dah ada pengetahuan dia kat situ. Kenapa dia start TP1? Boring kan dia. Betul ada anak-anak yang boring. Cikgu buat sesuatu yang dia dah tahu. Pulang dia buatlah kerja lain. Tapi kalau dia mula dengan di mana dia tahu tadi, dia tahu dah sampai kat sini, dia mula kat situ. Dia pun tak sama. Betul kata Azabel tu. Know what you student know. Kena tahu di mana anak-anak tu tahu. Bermula dengan apa yang dia tahu. Kalau dia dah tahu sebelum, dia dah tahu apa yang dia tahu. Okay? Mana kita akan dapat hasilkan israt pembelajaran, kita akan dapat keluarkan kredit kejayaan. Ini setiap satunya ada dia punya perbincangan. Lepas tu ada buku khas ditulis oleh Syekh Kelab. Dia panggil unlock, buka kunci, unlock the learning intention dan juga success criteria. Apa John Hattie gelarkan Syekh Kelab ni the queen of learning intention and success criteria. Okay. Sikit ya, saya nak share sikit. Saya nak kaitkan, kalau kita ada kejelasan, dia ada banyak yang kita boleh nampak efek syar dia. Ini saya tak buat updating ya, ini lama saya tak sempat nak updating. Tapi nanti kita boleh semak balik bagaimana kalau kita ada kejelasan. This is a very powerful model untuk kita mereka bentuk pembelajaran, pengalaman pembelajaran. Ini kita panggil sebagai learning design model. Model reka bentuk pembelajaran. This is very powerful. Sebab itu dia ada learning partnership, learning environment, leveraging the digital, and the pedagogical practices. Okay? Nanti kalau kita akan share dan sikit. Okay, kita tengok perhubungan. Saya beri contoh. This is the student learning model. This is very, very powerful. Ini boleh buat 2-3 thesis kat sini saja. This is PhD. Sebab pembelajaran anak-anak akan berlaku dengan baik kalau dia ada kemahiran membina perhubungan. Dia tahu siapa dia nak tanya. Dia tahu nak dapat support, nak dapat cari makhluk balas. Anak-anak ini dia ada ownership. Dia tahu bagaimana nak merangkai, bagaimana nak membuat jalinan, bagaimana nak membuat jalinan dan jalinan dan jaringan, jaringan dan jalinan. Itu dia panggil rangkai. Kalau kita pupuk kompetensi ini di RPG, dia pergi sekolah lagi powerful. Dia pandai bawa diri. Dia tahu dengan siapa dia nak jumpa. Ini bukan benda yang pelik, tuan-tuan rumah. Dia tengok. Dia telah cakap. Dia cakap tentang diri sendiri. Belakang itu anak saya seorang. Dia dengan menteri besar contohnya. Dia boleh macam kawan. Dia boleh jumpa orang tu, boleh
jumpa orang ni. Saya kata saya tak ada kemampuan tu. Patutnya dia macam ni, orang biasa. Dia tak, dia boleh berbahas apa semua. Kan dia sedar tu, kami punya perjumpaan dengan turan dengan dia business biasa je, dia business. Jadi dia ada link, dia ada networking. Dia ada jaringan, dia ada jalinan. Dia dekat situ kelebihan. Contohlah. Jadi ini aspek yang sangat powerful dalam pembelajaran. Dalam kita punya task dengan pelajar, ambil kira ni, mesti ada elemen ni. Bagi peluang untuk anak-anak membina jaringan dan jaringan. Bagi peluang dia untuk ownership terhadap idea-idea yang dia nak buat. Jangan kita tentukan semua, dia ada ownership dalam membina perhubungan itu. Biar dia pilih siapa, apa benda macam kita hanya jadi, saya gunakan istilah activator saja. Tengok macam mana, jangan dia salah langkah lah. Itu peranan kita kan. Kita tengok, okay, as long as jalan. Nanti dia akan jumpa sebab silap, it's okay. Kesilapan tak ada masalah dalam pembelajaran. Sebab kesilapan, belajar dari kesilapan tu is very powerful. Dan from your mistake, itu powerful. Kan? Sebab tu dalam ilmu ni, buat silap tak dapat pahala. Kalau Islam, kalau kita buat istihad, you betul dapat 2 pahala. Kalau salah, dapat 1 pahala. Masih dapat pahala walaupun buat salah. You see how the power of the knowledge. Untuk seek knowledge, untuk kita mencari ilmu, memang hebat, digalakkan. You see? So pastikan benda kita masukkan. Macam-macam cara kita boleh bina ownership. Bagaimana macam-macam cara kita boleh buat jaringan dan jalinan. Dalam kita punya task tu, kita rancangkan pengalaman pembelajaran anak-anak tu, kita rancangkan begitu. Boleh nanti bila menungkai itu dalam kepala kita dah nampak. Kalau ini, kalau kita buat, ini dia dah nampak. This is the student learning model. Yang ini adalah tapak untuk membangunkan self-directed, self-regulated learners. This is the foundation. Kalau you nak melahirkan pelajar-pelajar yang self-directed, self-regulated, ini dia punya asas. Mesti ada metakognitif, mesti ada feedback, dan mesti ada agensi. Semuanya berkaitan bagaimana anak-anak menguruskan diri dia dalam pembelajaran. How they manage their learning. Ini ada ownership towards the learning. Dia memiliki pembelajaran itu. Dia menguruskan pembelajaran. Dalam metakognitif ada 3 bahagian. Metakognitif ada 3 facets of metakognitif. Thinking about thinking. Cognition about cognition. Yang pertama dia panggil cognitive knowledge. Yang kedua cognitive skills. Yang ketiga cognitive experience. Kalau mengikut Natasha Eclipse, jadi pakar, profesor daripada Universiti Aristotle di Greece, dia kata yang menyebabkan orang gagal melaksanakan inisiatif metakognitif. Ingat tak kita bertulus-lumus, we are struggling buat KBKK. Dia memang KBKK, sampai sekarang tak selesai. Hanging, KBKK. Apa benda dia KBKK? Macam mana nak buat KBKK? Kita struggle. Sebab apa struggle kalau ikut Natasha Eclipse? Dia kata kerana kita fokus lebih kepada learning skill. Sepatutnya bukan learning skill. Kita patut fokus pada learning experience. The metacognitive experience, not the metacognitive skill. Kamu juga dalam pembelajaran, kalau kita tak fokus pada learning experience, macam mana dia nak dapat learning skill? Kalau kita tak fokus kepada metacognitive experience, macam mana dia nak guna
nak jumpa the metacognitive skill. Jadi kita kena designkan satu task yang mana anak-anak akan mengalami satu pengalaman metacognitif. Metacognitif ada 3. Pertama, dia mesti dapat awal. Yang kedua, dia mesti dapat monitor. Yang ketiga, saya tak ingat. Saya pun sedang mendalami beberapa model metacognitif. Kami sedang bangunkan satu inisiatif kita panggil teknik agility. Teknik agility ini ketangkasan pembelajaran. Teknik agility. Kemudian itu nanti, tapi ini very powerful. Feedback, dia bincang sikit. Agensi ini ialah upaya anak-anak untuk menguruskan dia punya pelajaran. Dia tak bergantung kepada kita saja. Dia dah boleh uruskan diri dia sendiri. Sebab tu kerajaan untuk agensi. Agensi tu kan dia bagi autonomi. Kan? JLC tu macam PAMA ke, ada dia boleh buat lah. Tak, tu dia boleh buat. Dapat cari pendapatan dia sendiri. Dia tak bergantung peruntukan kepada kerajaan saja. Ada peruntukan tapi dia boleh cari pendapatan dia sendiri. Itu agensi kan? Itu maksud agensi. Ada upaya untuk dia membangun, untuk menguruskan diri dia lah. Sama juga untuk anak-anak. Dia bukan stupid. Ada masa dia boleh buat sendiri. Kita boleh lepaskan. Dia ada autonomi. Kita bagi dia autonomi. Tapi masalahnya kalau kita tak ada autonomi, macam mana kita nak bagi autonomi kepada pelajar? Tak jadi. Kita tak susah nak lepas. Sebab kita tak tahu macam mana nak lepas. Apa yang nak dilepaskan tu? Akan nak lepas semua. Tapi cara nak lepas tu ada model. Dia panggil gradual release of responsibility. Okay. Kemudian komponen yang ketiga adalah aspirasi. Aspirasi, setiap anak-anak ada dia punya expectation. Ada yang dia nak capai, ada benda yang dia nak laksanakan. Dia ada dia punya keperluan dan ada dia punya minat. Cuba duduk dengan pelajar-pelajar, cuba tanya apa dia punya expectation. Saya pun terkejut. Bila saya duduk dengan pelajar saya, ini kumpulan Dr. Tazah dengan kumpulan Muhaimin, kata saya tak nak jadi cikgu, saya nak jadi pegawai apa? Pegawai PPD ke apa? Pegawai KPM. Dia nampak? Lain dia punya tu attention. Dia ada target. Dia jadi apa? Nak jadi pengetua. Macam mana dia orang punya harga tu attention dia tu. Jadi kalau kita kenal sikit-sikit kat situ, it's okay lah. Apa? Tak semua jadi cikgu kan, tapi asas cikgu tu kena ada. Kita kena tegakkan dia. Walaupun you nak jadi pegawai, tapi if you know what the teacher do, should do dan sebagainya, itu bagus. You can support them. You boleh support cikgu. You kena support cikgu. Dan bantu cikgu. Kena bagi sokongan kepada cikgu. Because you understand apa peranan cikgu, apa constraint cikgu. Kalau cikgu kita tak ada support, orang datang bukan nak bagi support, minta laporan. Dan berubah peranan SIC, berubah peranan SIP. Kerja ni ngumpul laporan. Apa laporan pun kita tak tahu. Kalau ada buat paper, juga macam Johati, macam Michael Fulmer tu, okey tak? Saya boleh cakap itu sebab saya dah tak ada dalam sistem. Dulu pun saya cakap juga. Okey, cuba tengok. Saya nak share dengan tuan-tuan sikit ni. Saya tempat buat pagi tadi.
sebelum saya solat subuh kan tadi sempat buka sekejap komputer. Okey, kita tengok influence on learning, teacher student relationship. Ini tetap dari semak database. Pada kajian 2009, efek saiznya ialah 0.72. Tinggi tak? Tinggi. Lebih daripada 0.4. Tak ni lebih setahun lah. Cikgu mengajar setahun, anak-anak belajar lebih setahun. Okey lah. Hampir 2 tahun. 0.8. Okey. Tapi kajian yang terkini, Ogos 2021, dia jadi 0.47. Tuan bertanya saya, kenapa jadi begitu? Berubah pula dia punya efek daripada tinggi kepada rendah. Sebab banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan guru dengan murid. Teknologinya, apa-apanya ke, itu kena buat analisa. Tapi masih lagi pengaruhnya kuat, lebih 0.4. Sebab perubahan berlaku kan, kajian-kajian yang dikumpulkan tu bertambah. Kalau dulu 229 kajian, sekarang dah 428 kajian yang dianalisis, meta analisis tu. Okey? Jadi mungkin ada elemen yang lain yang mempengaruhi hubungan guru dengan murid. Dulu tak banyak dia punya dipanggil disruption. Sekarang ni ada banyak disruption antara guru dengan murid, kan? Kita tak tahu lah, itu kena tengok research tu dan kita kena analyse. Tapi masih kuat. Okay. Model ni, I think kena tengok daripada segi kanan bahu belajar. Ingat tak instructional core itu apa? The student role. Student role. This is the student role untuk pembelajaran bermakna. Jadi kita punya peranan dah tak banyak sangat dah. Dari segi ni anak-anak boleh gerak sendiri. Kan? Pada orang memang bagus. Dia orang boleh gerak sendiri. Cuma kita kena peringkat awal ni susah sikit lah. Sebab kita nak tentukan ke mana dia nak pergi. Dia betul-betul ada clarity kat situ. Lepas tu sama we can go on their own kadang-kadang. They are much better. Kadang-kadang banyak benda kita tak tahu, dia akan share dengan kita. Terang. Itu kita tak betul-betul rancang tu. Kalau kita sama-sama ramai-ramai ni buat clear apa tadi itu kolektif, lagi powerful. Okay. So saya ingat itu dari segi hubungan. Cabaran. Muhammad tanya tadi cabaran. Cabaran dia ada satu metrik. Dia panggil metrik antara kompleksiti dan juga difficulty. Ini dicadangkan oleh John Hattie 2013. Dalam buku 2013 dia mencadangkan supaya disusun kesukaran itu ini mudah sukar. Makin lama makin sukar, makin lama makin sukar, makin lama makin sukar. Okay? Yang ini kurang kompleks, makin lama makin kompleks, makin lama makin kompleks. Okay? Dia faham kan dia punya metrik ni? Okay. Quadrant ini adalah fluency. Kalau kita bagi tak berapa susah, tak berapa kompleks, tak ada dia kacang lah. Dia kata kacang je, tak mencabar. Tapi kalau kita bagi yang sukar tapi tak begitu kompleks, itu membantu dia membina dia punya stamina. Bagi dia susah dia buat, dia cuba. Effort dia akan tingkatkan. Effort. Anak-anak ni belajar bukan setakat kebolehan, effort. Ada anak-anak kebolehannya memang bagus, Tuhan bagi dia cepat dan sebagainya. Tapi ada anak-anak yang lambat, tapi effortnya bagus, pun boleh jaya juga.
fokus pada effort. Dan ini dicadangkan oleh John Hattie. Kalau you fokus pada dipanggil kesukaran untuk individu, fokus kepada aktiviti individu. Sebab setiap individu mempunyai tahap yang berbeza-beza. Stamina dia tak sama. Dia ada bina stamina, suka, susah, dia cuba. Jadi setiap orang akan bangun mengikut stamina masing-masing. Jangan bagi sama. Aku ada nanti sangat suka, dia fast. Dia rasa dia tak boleh buat. Dia surrender. Susah lah. Janganlah itu tahap dia masing-masing. Boleh ya? Ini lebih pada individual task. Individual task. Tapi kalau segi kompleksiti, kalau dia tak terlalu sukar, tapi dia tinggi, kompleks. Mungkin kita buat interdisciplinary berapa ke, yang melibatkan beberapa komponen. Dia tak boleh buat secara individu. Dia mesti group work. Ini kita panggil group work. Group work. Sebab dia melibatkan thinking, strategic thinking. Dia kena strategize dia punya pemikiran. Kena ada brainstorm. Kena bincang. Kena bercambah fikiran untuk mencari penyelesaian dan sebagainya. Okay? Kemudian kita tingkatkan dia punya kesukaran, dia akan struggle. Struggle yang membentuk dia punya ketahanan. Dia boleh menguasai kesukaran, dalam masa yang sama boleh juga mengatasi kompleksiti. Kan? Macam mana nak buat? Tuan-tuan dan puan dia lebih pakar dalam bidang masing-masing. Tengoklah dia punya nak fikir tu. Sebab tu ikut Vygotsky dalam zone of maximal development itu, kita bagi sokongan setakat mana yang diperlukan saja. Jangan bagi sokongan habis-habis. Setakat mana dia perlu. Lepas tu biar dia buat sendiri. Dia list of responsibility. Yang awal kita support, lepas tu lepas sikit. Boleh jadi mami nampak Tapi dia jangan risau. Setiap satu model ni kita ada dia punya senarai semak. Nanti kami akan share senarai semak untuk student ini model. Setiap satu komponen tu ada senarai semak dia. You boleh check untuk bantu. Ya? InsyaAllah itu kita akan share. Dan untuk sedikit banyak lagi ada habis. Saya nak tutup macam ni lah. Okay. Ini nak kaitkan dengan student learning model tadi tu yang gradual release of responsibility. Ini buku baru Saya ada version 1, version 2. Ini dia punya version 3, edisi ketiga. Saya baca edisi pertama, kedua daripada Douglas Fisher dan juga Nancy Frey. Ini buku baru dia, beberapa minggu lepas. Hari itu dia launch, hari itu saya beli buku tu. So saya tak tahu apa benda yang baru macam ni. Itu masalahnya bila kita tahu apa kita tak tahu. Kita tahu apa kita tak tahu, kita carilah. Alhamdulillah, jumpa. Dia kata macam ni. Teacher responsibility penting, kita ada tanggungjawab. Jadi kita akan melaksanakan pengajaran. Tapi kita tak buat semua. Ada satu peringkat, kita pindah tanggungjawab itu kepada pelajar. Dipanggil collaborative learning. Dia belajar dalam kumpulan. Sama ada kooperatif ke, kolaboratif ke dan sebagainya, itu kita boleh design. Dia sama-sama dia belajar. Ada peranan dan sebagainya kan. Tengoklah model yang kita nak gunakan nanti. Dan akhirnya terserahkan. Jadi peranan guru sangat kecil, peranan pelajar lebih besar.
serah kat dia. Dia panggil independent learning. Ini satu model. Baik. Untuk penutup, yang apa tu, yang structure of knowledge, structure of perception itu dah saya share. Nak tutup yang ini. Okey, apa yang saya bincangkan sebelum ini ialah tentang pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna berlaku 3 perkara. Dia berlaku pada perkara acquire. Kita bagi peluang-peluang anak-anak menguasai. Menguasai apa? Menguasai kandungan. Menguasai apa? Menguasai kemahiran. Tapi kita tak berhenti setakat itu. Kita bantu dia untuk membina kepahaman, menguasai konsep-konsep yang berkaitan. Di petang ni Dr. Azhar akan sharekan what is the konsep-konsep tu. Macam mana kita nak menjana konsep-konsep berkenaan daripada JSKP, daripada RMK atau MK. Okay? Dan akhirnya transport. Ini saya dah terangkan tadi. Tuan nampak anggur, sejuk, faham. Kan? Lepas ni nak buat pedagogi bukan apa yang kita tahu, tapi apa yang kita buat. Tuan ada 3 bentuk interaksi, mode of interaction di RPG. Dicatatkan dalam RMK. Betul? Dalam RMK telah dicatatkan mesti ada kuliah, mesti ada tutorial, mesti ada kerja khusus. Saya tanya tuan-tuan dan puan, boleh tak kalau kita buat lecture saja kita boleh buat semua tu? Daripada acquire sampai pada transport, lalu lecture saja. Kalau boleh, good. Kalau tak boleh, mungkin tutorial boleh membantu. Kerja khusus sangat membantu. Jadi maksudnya kita kena gunakan ketiga-tiga mood ini untuk mencapai pembelajaran bermakna untuk pelajar-pelajar kita. Kita tahu di mana kita nak lecture, kita tahu apa yang kita nak lecture, apa yang kita nak tutorialkan, apa yang kita nak kerja khususkan. Kalau kita dah unpack ada MK kita dah unpack CLO kita dengan begitu baik. Okay? Faham? Bukan maksudnya lecture require, tak, itu bukan ini bukan apa ya? Tak ada kena-mengena dengan, dia bukan dalam bentuk jajaran, tak ada jajaran. Ini bukan penjajaran. Jangan salah faham slide ni. Okay? Yang begitu untuk saya. Baik. Kemudian kalau kita nak contoh, kalau kita nak gunakan gradual release of responsibility, bagi saya is okay untuk laksanakan teacher center. You laksanakan focus instruction yang lebih pada lecture. Okay? Guided instruction ni gabungan lecture dengan tutorial. Collaborative learning mungkin dalam tutorial. Dalam lecture pun sebenarnya boleh buat collaborative learning, tapi dia ada limitation dan sebagainya. Dengan kita punya ruang dan sebagainya kan, bergerak dan sebagainya. Boleh kalau ada kemudahan. Tapi kalau tidak, kita pergi kepada tutorial. Dan mungkin independent learning tu terfokus kepada kerja khusus, contoh. Saya ingat dengan rumusan ini, saya harap mudah-mudahan apa yang saya sharekan daripada awal pagi tadi, beberapa jam tadi itu, dapat memberikan tuan-tuan 3 perkara tadi lah hasrat pembelajaran yang saya kongsikan tadi. Dengan hasrat itu tadi. Tiga hasrat pembelajaran dan memberikan sedikit banyak manfaat
kepada tuan-tuan dan puan, saya minta maaf. Mungkin sepanjang saya berkongsi tadi itu ada perkara-perkara yang betul, ya. Minta maaf, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita hasratkan ini berdasarkan kepada pertimbangan yang kukuh, ya, pertimbangan yang kukuh yang boleh kita gunakan untuk kita memartabatkan kualiti latihan guru, pendidikan guru di FPG kita. Sebab ingatlah pada tahun-tahun 2017, 2018, masa-masa tu cabaran kepada FPG banyak. Ada kata nak tutup lah, kata nak cantum lah, kata nak dijual lah, dan sebagainya. Kita struggle untuk membangunkan identiti FPG kita. Kita mesti ada sesuatu yang identiti yang kuat yang kita bangunkan dalam peringkat, dan saya nampak di dalam pedagogi. Okey, peluang yang kita boleh orang boleh belajar daripada kita aspek berkenaan. Okey. Yang satu lagi perkara saya nak pesan kepada tuan-tuan dan puan, dalam pelaksanaan pedagogi ini, inisiatif pedagogi, dia ada 4 perkara yang akan mempengaruhi kejayaannya. Pertama, dia panggil depth, kedalaman. Kalau kita tidak ada kepahaman yang mendalam, dia akan membantukan kita punya sebab. Jadi kita kena tingkatkan kepahaman kita dengan lebih mendalam. Yang kedua, spread. Spread ni maksudnya bagaimana dia disebarkan, disebarkan, dikongsikan, dibincangkan. Mungkin kita boleh juga libatkan perbincangan penyebaran ni dengan pelajar-pelajar kita mula masukkan model-model sebagainya biar dia faham. Model itu dia boleh guna dalam pembelajaran dia dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah kita sustainability, kemampanan. Boleh tak benda ni memberikan kesan yang positif dan panjang kepada sampai kepada anak-anak di sekolah dalam bilik belajar. Oleh kerana kita buat inisiatif ini RPG, kesannya sampai ke sekolah. Sebab guru-guru yang kita latih akan pergi ke sekolah. Guru-guru yang kita latih, pelajar-pelajar RPG akan pergi ke sekolah mengajar. Cikgu-cikgu yang kita bimbing melalui instructional coaching itu akan dapat juga pada murid, pergi ke murid. Itu dia panggil sustainability. Dan yang keempat, yang agak sukar sedikit, cabaran ialah shift of ownership. Adakah tuan-tuan PBB ini projek orang tertentu, projek IPJM, ataupun ianya sebahagian daripada kita punya projek? It is my project. Itu dia panggil ownership. Kita struggle untuk laksanakan sebab kita yakin ianya adalah sebahagian daripada diri kita. Dia panggil transfer of ownership. Mana-mana inisiatif yang tidak mengambil kira keempat-empat perkara itu, biasanya dia tak boleh bertahan lama. Pertama, the depth. Yang kedua, the spread. Yang ketiga, sustainability. Dan yang keempat adalah shift of ownership. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.